sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan horror talk show Malam Seram, bukan sekadar cerita seram. Di sini tempat kita bersembang, ya, saya akan berkongsi kisah-kisah seram, pengalaman misteri, pengalaman aneh. Juga kalau ada informasi yang boleh saya kabarkan kepada anda, mengapa tidak, ya, tentang perkembangan-perkembangan terkini di dunia seperti perkembangan COVID dan macam-macam lagi lah. Terima kasih kerana sudi setia bersama dengan saya walaupun kita terpaksa live di channel sementara ini, iaitu channel KC Champion. Terima kasih kerana sudi menonton live dan bersama dengan saya lah. Dan insyaAllah lagi beberapa hari saya akan balik ke channel asal, ya, sekiranya dibenarkan lah. Kalau tidak, dekat sini je lah, ya. Jadi terima kasih banyak dan selamat tengah malam kepada geng Momok Captain, kepada geng Momok Sarjan yang telah pun sudi melanggani konten berbayar. Seperti yang Casey katakan, sedia maklum, saya nanti bila dah kembali ke channel asal Malam Seram, iaitu di Malam Seram YouTube channel, Casey akan berikan sesuatu lah. Ini adalah satu hadiah tambahan kerana anda tidak dapat bersama dengan kita di channel YouTube Malam Seram atas sebab-sebab yang telah pun saya kongsi dengan anda. Terima kasih juga kepada moderator-moderator yang bertugas menjaga ketenteraman keamanan Malam Seram. Terima kasih banyak kerana sudi membantu Casey untuk menjaga mereka yang sedang live chat ini supaya menjaga adab, ya, jangan menyinggung orang, jangan spam. Jadi dapatlah kita di sini berkumpul dan juga beramah mesra, yang penting sekali, dan
jangan beralas lah. Tak kisah pun sebab Malam Seram ni peminatnya dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei, Indonesia, di luar sejauh US, UK, di Jepun pun ada, di mana lagi, di Kuwait, Dubai, saya ada terima dari Australia. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan saya, Casey. Dan Alhamdulillah, malam ni kita akan berkongsi lebih banyak kisah pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Dan saudara, saya nak berkongsi beberapa kisah malam ini. Antaranya pengalaman yang ingin saya daripada siapa ni? Okey. Yang ini datang daripada Julia, yang berkongsi pengalaman yang pertama. Kata Julia, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Kepada semua geng momok, saya Julia, geng momok captain di sini, nak berkongsi satu pengalaman. Kejadian ini berlaku pada saya dengan suami. Waktu tu kami dalam kereta, Kisi. Tak keluar pun, hanya duduk dalam kereta. Kemudian sambil tu tengah minum dan makan pada waktu tengah malam di tepi pantai. Sesuatu yang menyeramkan berlaku. Saya dengan suami terperanjat pertama kali ternampak kejadian ini. Apakah kisah Julia? Kita sambung dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Menurut Julia, beliau dan suami seringkali keluar malam. Maklum Makasih, anak kami 2 orang dah pun besar, berada di sekolah menengah. Jadi ada kalanya dekat rumah tu anak dengan pembantu yang tinggal. Sebelum keluar lazimnya kita akan beritahu pembantu lah, supaya dia tahu di mana saya dengan suami berada. Jadi pada waktu itu kami keluar. Sebelum kami keluar, kami dah cakap dengan pembantu, Bibi, ini saya dengan bapak keluar sebentar, mau pergi sapa, kata saya kepada pembantu rumah. Jadi pembantu rumah fahamlah. Saya dengan suami pun menghala ke tempat kenderaan. Kemudian suami memandu pergi ke kawasan, dia itu terletak di pantai East Coast. Sebelum pergi East Coast, sempat kami singgah ke Simpang Bedok untuk beli makanan yang dibungkus dan dibawa ke pantai East Coast. Jadi dekat pantai East Coast ni, pada waktu itu suami memandu, dan dekat mana suami berhenti ni adalah betul-betul di kawasan tepi jalan, Casey. Tempat ni adalah satu lorong dan dia paling dekat dengan laut. Saya tak pasti apakah nama kawasan itu, tapi mungkin yang memadu fahamlah tempat yang saya maksudkan. Dia one way, satu arah, laluan satu arah, satu lorong, dan betul-betul dekat tepi laut. Suami dengan saya suka pergi sana pada waktu malam, tak banyak kenderaan, jadi kita pun tidak mengganggulah orang yang nak lalu dekat situ. Suami letakkan kenderaan di tepi jalan, saya dengan suami duduk dalam sambil dengar bunyi ombak dan kita makan dan minum. Sedang melakukan aktiviti yang kami sering lakukan, sapa pada waktu malam. Tiba-tiba saya ternampak, kata Julia, ternampak seorang lelaki sedang jogging. Seorang lelaki tengah jog. Yang hairan, dekat belakang dia saya nampak, belakang lelaki ni ada seorang gadis yang ikut dia dari belakang. Lelaki ni dah berada agak jauh daripada mana kami letakkan kenderaan, Casey. Dari jauh saya nampak perempuan ni sedang seolah-olah macam tengah jogging lah, sama dengan lelaki yang dekat depan tu. Tapi saya rasa pelik dan hairan, kenapa agaknya perempuan ni jog betul-betul dekat belakang lelaki. Selalunya kalau kita berlari-lari anak, beriadah dengan kawan, kita akan berada dekat sebelah. Yelah, sambil-sambil tu mungkin boleh bersembang, sambil-sambil tu mungkin boleh berborak. Tapi yang ini, dia berada dekat, tapi dekat belakang lelaki berkenaan. So, saya rasa pelik. Suami saya mungkin pada waktu itu tak perasan, Casey. Suami saya tak perasan tentang penampakan yang saya lihat awal tadi. Casey, tiba-tiba, Casey,
lelaki tadi berhenti. Bila dia berhenti, perempuan yang jog dekat belakang tu terhenti juga. And then saya cakap dengan suami, "Bang, abang tengok yang jogger tu. Mana? Tu lelaki tu. Kenapa dengan dia? Dekat belakang dia perempuan tu. Seram Kawan dia asal macam tu." Jadi suami tengok saya. Lelaki tu, belakang dia mana ada orang yang. Saya tengok suami lagi, saya cakap dengan suami, "Bang, jangan buat lawak Sumpah abang tak nampak orang." Casey, kelihatan lelaki tu berkelakuan agak pelik. Tengok belakang Casey, dia tengah jog ni, dia berhenti tengok belakang, kiri kanan. Kenapa lelaki tu macam ada benda tak kena? Kata suami. Takkan abang tak nampak bang, belakang dia ada perempuan tu. Lelaki ni tak nampak ke? Dah, awak jangan tegur. Apalah yang awak nampak ni? Saudara para penonton Malam Seram, waktu tu bulu roma dah meremang. Suami saya pun cakap, dah, jangan cakap lagi. Saya masih tertumpu pada lelaki berkenaan. Casey, lelaki tu teruskan jog. Dia teruskan jog. Wanita yang saya nampak tu berhenti, Casey. Berhenti dan tak ikut lagi lelaki yang tengah jog tu. Lelaki teruskan all the way. Tak tahu dan tak pasti kenapa. Tiba-tiba makhluk yang saya nampak memang jauh dari saya. Saya nampak dia toleh ke belakang. Casey, oleh kerana dia terlalu jauh daripada kita, bila dia toleh ke belakang tu, dia bukan setakat toleh. Kepala dia saya lihat pusing 180 darjah. Dia gerakkan kepala ke arah saya yang mana berada dalam kenderaan dengan suami. Casey, walaupun saya tak nampaklah muka dia, saya rasa tengah tengok saya, Casey. "Bang, kita pergi tempat lain bang," kata saya dengan suami. "Nanti kejap lah, nak ke habis ni makan," kata suami. "Bang, jalan sekarang bang. Tolonglah, nanti boleh makan bang. Pergi tempat lain bang." Suami pun tutup nasi, letak dekat tepi, kemudian hidupkan enjin dan memandu. Masalahnya bila suami memandu, suami bukan memandu jauh daripada wanita yang tengah berdiri. Oleh kerana laluan itu adalah one way traffic, suami perlu pandu ke depan. Kalau suami perlu pandu ke depan untuk keluar daripada kawasan tu, maknanya suami akan pandu menghampiri wanita yang saya nampak awal tadi. Tengah berdiri, Casey. Kepala dia masih dalam 180 darjah tengah tengok saya. Suami memandu, saya terpaksa tengok lain. Tak tengok depan. "Bang, cepat bang. Bang." Suami drive, sambil tu dapat dengar suami membaca-baca surah. Casey, alhamdulillah. Nampak aja jalan keluar, suami terus belok ke sebelah kiri dan masuk ke lebuh raya untuk tinggalkan kawasan tepi pantai di East Coast. Bila dah masuk lebuh raya, rasa lega sangat-sangat, Casey. Rasanya macam perempuan tadi memang sedang perhatikan saya. Suami tak nampak, Casey. Tapi suami kata suami dapat rasakan macam meremang. Sebab itulah suami mula baca-baca surah bila dia mula memandu. Itulah pengalaman saya, Casey. Kadang-kadang bila kita nampak sesuatu yang pelik, jangan terus menegur. Kita tunggu dan biarkan sajalah. Takut-takut nanti dia perasan kita dan kemungkinan besar dia boleh ikut kita pulang. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Dah berapa kali aku cakap dengan kau? Ini dah banyak kali aku datang, aku cakap, kenapa kau mesti ganggu dia? Apa yang kau nak daripada dia ni? Kau cakap, kau nak apa sekarang?
Kau nak apa? Keluar kau daripada badan dia. Keluar. Siapa yang hantar kau ni? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ni, bawa saya air putih. Air putih sekarang. Bawa air putih. Ni Ustaz, ni air dia, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku tak nak keluar. Aku tak nak keluar. Kau tak nak keluar? Betul kau tak nak keluar? Tak apa. Panas. Panas. Keluar. Keluar kau daripada badan dia. Keluar. Panas. Tolong, jangan panas. Tolong. Aku datang sini sebab tuan aku suruh datang. Tolong. Abang, tolong saya, bang. Abang. Kalau kau berdegil tak nak keluar, aku akan kasih kau terbakar. Tolong. Aku keluar. Aku keluar. Okey, aku keluar. Bye, aku keluar. Okey, bye. Saudara para penonton Malam Seram, kisah ini dikirimkan oleh suami yang mana isterinya terkena buatan orang. Dalam proses rawatan yang dijalani beberapa kali, ustaz cuba membawa makhluk yang dalam badan tu keluar. Setiap kali dia kata dia nak keluar, siap kata bye lagi. Tapi tetap dia berada dalam badan. Tetap dia menghuni dalam badan isteri. Para penonton Malam Seram, menurut pengirim kita bernama Farid yang berkongsi kejadian seram ini, isteri saya mula berkelakuan pelik apabila saya mula suruh dia solat. Sayang, tak solat, nanti dia akan masuk ke toilet, basah badan kesi, rambut, muka. Takkan ambil wuduk sampai gini sekali. Dia keluar, kemudian tutup pintu. Benda ni berlaku banyak kali ke si? Cuma saya pada mulanya tak perasan, tak tangkap. Selepas beberapa kali tu baru saya perasan, kenapa isteri aku ni, satu, kalau solat mesti nak tutup pintu. Dulu tak ada pun nak tutup pintu. Kemudian bila saya ajak solat berjemaah, dia kata, tak apalah bang, abang lain kali lah kita jemaah, saya solat sendiri. Tepang, pintu ditutup. Jadi satu waktu tu saya perhatikan isteri ambil wuduk, basah badan ke si. Masuk bilik, tutup pintu. Saya beri 1 minit. Selepas 1 minit, saya buka pintu. Isteri saya tengah baring dekat atas katil. Kenapa tak solat? Ya bang, saya solat bang, saya solat. Yang awak baring kenapa? Cepat, pakai telekong, kita solat jemaah. Tak apalah bang, abang solat sendirilah. Saya tak nak jemaah. Kenapa dengan awak ni? Tak apa, solat jemaah, awak dah wuduk kan? Pakai telekong. Casey, dia pakai telekong Casey. Saya dah siap bentang sejadah, isteri dekat belakang. Saya mula Allahu Akbar. Bila saya rukuk, dia rukuk, tapi dia tak solat. Akhirnya saya dapat tahu yang sesuatu tak kena dengan isteri saya.
Bila saya mula baca surah, isteri saya mula rasa macam gelisah. Waktu itulah benda ni muncul. Dia kata, abang boleh diam tak? Bising lah. Astaghfirullahalazim. Dah kenapa dengan awak ni? Saya baca surah, awak suruh saya diam. Diamlah bang, bising lah bang. Bising lah, tak boleh lah bang, panas, bising, kata isteri saya. Dari situ saya tahu sesuatu tak kena dengan isteri. Saya pun panggil ustaz. Ustaz ni adalah kenalan peribadi yang datang ke rumah saya dan telah pun mengesahkan isteri saya memang terkena rasukan. Casey, bila ustaz mula baca, mula-mula isteri duduk diam. Dan kemudian dia angkat tangan tutup telinga. Ustaz sampai tanya, kenapa tutup telinga pula? Kecuali kalau kau hantu lah. Kan? Kalau kau jin, kau hantu, jembalang, kau tutuplah telinga. Sebab makhluk-makhluk jin ni, hantu jembalang ni tak suka dengar ayat-ayat Quran. Diamlah bodoh, marah isteri saya. Diam! Abang ni siapa ni bang? Suruh dia balik lah bang. Abang ni sukalah bawa orang-orang tak kenal masuk rumah, marah isteri saya. Ustaz terus baca dan baca, baru dia keluar. Bila dia keluar, pertama kali dia akan cuba tahan dan buat suara garau. Ustaz mula baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan dengar, dia duduk, badan dia hayun depan belakang, mata dia tengok bawah. Bila ustaz berhenti, ustaz tanya, siapa engkau? Siapa suruh kau datang? Kenapa kau rasuk badan dia? Kau keluar? Keluar? Tak keluar ke si? Ustaz baca lagi, dia mengerang lagi. Saudara para penonton Malam Seram, rawatan ruqyah yang dilakukan bukan berlaku hanya sekali, berterusan sebenarnya. Isteri saya dibuat orang, entah siapa yang melakukannya. Saya rasa sedih kerana dalam keadaan kita di dunia moden, serba canggih dengan teknologi terkini, tetap ada orang memilih jalan kolot seperti ini kerana mungkin ada perasaan tidak puas hati. Kesian saya melihat keadaan isteri saya. Bila maghrib, dia akan berubah Casey. Duduk dalam bilik, duduk kesorangan. Malam-malam hari kalau tengah tidur dengan saya akan bangun kadang-kadang pukul 12, pukul 1 pagi. Mana isteri aku ni? Nampak isteri saya duduk dekat dapur, sorang-sorang, dalam gelap. Dia hanya duduk dan memandang ke depan. Sampai dapur, saya berdiri nampak isteri dalam gelap. Saya tanya, Yang, kenapa duduk sini? Masuklah tidur. Tek, buka lampu. Tutup lampu. Tutup lampu. Aku cakap, tutup lampu. Casey, masalahnya bukan isteri saya kena rasuk saja. Kena rasuk dengan suara seram masih boleh saya terima, Casey. Saya boleh bersabar sebab dalam proses rawatan. Tapi ada kalanya dia cuba menyakitkan diri dia. Tangan isteri saya dah banyak kali dah ada lihat kesan-kesan cala. Pisau dalam rumah semua saya dah sembunyikan. Semua Casey, pisau, gunting, garfu, benda-benda yang tajam dinasihatkan oleh ustaz simpan daripada pandangan isteri. Dia pernah ambil pisau kelah-kelah tangan Casey, sampai berdarah tangan dia. Masih dalam proses rawatan ketika saya kirimkan email ini kepada Casey. Bila pergi rumah saudara mara, isteri saya pakai baju nasib baiklah lengan panjang.
Jadi tak nampak kelah-kelah pada tangan. Saya pun tak naklah orang tanya cerita panjang Casey. Tapi ibu dan ayahnya kami beritahulah supaya mereka faham keadaan yang kami lalui. Saya benar-benar berharap sesiapa yang membuat isteri saya ni, hentikanlah. Kalau isteri saya ada buat silap, tersalah kata, tersalah apa pun, saya nak mohon maaf kalau benar-benar berlaku. Tolong hentikan sebab saya dah tak sampai hati melihat isteri saya dalam sedemikian rupa. Terima kasih Casey kerana sudi berkongsi pengalaman supaya ia menjadi iktibar untuk kita semua. Manusia memang tidak lari daripada kesilapan. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih kepada yang sedang menonton kisah tadi, kiriman daripada pengirim kita yang berkongsi pengalaman seram, yang mana isterinya dirasuk lah. Tapi cerita yang dikirimkan pada saya tadi, bab kena rasuk tu sebenarnya berada dekat tengah-tengah cerita, kan? Jadi dia ceritakan cerita dia, Farid kalau Farid sedang menonton, jadi dia letak cerita bab rasuk tu, dialog dia lah dekat tengah-tengah. Jadi saya ambil dialog tu, saya letak kat depan. Jadi dia lebih macam, mula je dengan dialog Jadi olahan cerita tu lebih menarik lah kan. Dia tidak macam as predictable. Tiba-tiba cerita, lepas tu dialog, lepas tu okey, lepas tu at the end macam tu. Jadi saya ambil dialog tengah tu, saya letak dekat bahagian depan, dan kita terus selepas tu sambung cerita berkenaan kes isteri Cik Farid. Saya benar-benar harap kalau isteri Cik Farid masih belum lagi pulih sepenuhnya daripada apa yang berlaku ni. Kita doa semoga isteri anda dan sesiapa jugalah yang mempunyai saudara mara, ibu, ayah, adik-beradik yang menjadi mangsa buatan orang, diringankan beban, dapat dipulihkan secepat mungkin. Sebab tidak ada anggota keluarga yang sanggup melihatnya keadaan yang berterusan. Seperti pengirim kita berikut ini, ini bukan dia alami, tapi dia sebagai kisah ni saya ada cari kisah tentang kena rasuk lah. Tapi ini kiriman ini datang daripada seorang jiran. Katanya, Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Nama saya Didi, bukan nama sebenar. Saya punya kisah ni bukan tentang nampak hantu, tapi saya nak berkongsi satu kejadian berkenaan dengan jiran sebelah. Hampir setiap hari Khamis malam Jumaat, Casey, dekat rumah jiran sebelah ni akan dengar terpekik-pekik. Malah ada juga beberapa kali polis sampai datang. Bila polis datang, mungkin keluarga jelaskan, polis pun faham keadaan yang dialami. Dipendekkan cerita, jiran sebelah saya ni menjadi mangsa sihir buatan orang, Casey. Walaupun saya tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku, sebagai jiran yang tinggal dekat rumah sebelah, boleh dengar Casey terpekik, meraung, menangis, mengilai, dan pernah beberapa kali wanita yang dirawat ni lari dekat koridor. Sampaikan datang dekat rumah saya, depan pagar, dia panggil saya. Dia kata, ini bukan nama sebenar lah, dia gunakan nama samaran. Didi, buka pintu boleh tak? Aku nak masuk sekejap lah, nak tumpang toilet. Pertama kali benda ni berlaku, saya buka pintu, dia pun masuk dalam rumah, kan? Tiba-tiba suami dia lalu. Suami dia tanya, nampak? Sebut nama isteri dia lah. Kemudian ada dekat dalam dekat dalam toilet. Kemudian suami dia nasihatkan saya, lain kali kalau isteri dia datang nak masuk, jangan kasih masuk. Baru terfikir, takkan rumah dia tak ada toilet, sampai datang rumah aku pergi toilet.
Jadi sebagai jiran saya rasa simpati. Keadaan keluarga sebelah ni bukan saja terganggu pada hari Khamis malam Jumaat. Malah pada malam-malam yang lain kadang-kadang pun terdengar isterinya meraung, terpekik-pekik, menangis, ketawa dan menjejas anak-anak dalam rumah. Sampaikan anak-anak kalau waktu malam dirawat dan perlu buat homework, anak-anak jiran sebelah, suami minta izin datang rumah saya untuk duduk dan buat homework. Sebab mak dia dah tak boleh dikawal dah. Dah terpekik-pekik, dah meraung dan anak-anak pun terganggu emosi mereka. Jadi pendek kata Casey, bila ada orang yang dirasuk dibuat orang kerana sesuatu perkara, dia bukan saja menjejas seorang individu tu, dia menjejas seluruh anggota keluarga, termasuklah suami, termasuklah anak-anak yang ada. Kesian saya tengok kedua anak-anaknya yang masih kecil. Nasib baiklah saya ada dekat sebelah ni, boleh saya bantu dan tengok-tengokkan anak dia sementara mak mereka menjalani proses rawatan. Kadang-kadang sampai lewat malam, Casey. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu kisah. Ya, memang simpati dan sedih bila dapat tahu tentang perkara yang berlaku ni, menjejas bukan saja si fulan yang dihajatkan, ya, tapi ia menjejas seluruh anggota keluarga, menjejas anak-anak yang tidak bersalah, dan ini amat menyedihkan lah. Ya, nasib baik ada jiran yang baik seperti pengirim kita Didi yang cuba saling membantulah. Ya, kadang-kadang saudara paling terdekat kita adalah jiran. Jiran kita lah orang yang pertama kalau rumah kita mungkin ada yang menceroboh ke, ada seseorang yang mungkin mencurigakan depan rumah, jiran lah orang pertama. Sebab tu kita digalakkan untuk berbaik-baik dengan jiran. Jadi terima kasih kepada Didi kerana menjadi jiran yang baik, yang saling bantu-membantulah. Okey, kita nak berkongsi. Sebelum tu ada yang sedang menonton ni, kalau mungkin tak dengar suara, anda kena enter balik YouTube. Saya tak pasti kenapa, tapi suara saya memang jelas. Daripada audiometer semua ada suara dekat sini lah. Kecuali kalau audiometer saya tak bergerak tu, barulah saya akan tahu suara tak ada. Kadang-kadang saya tak perasan audiometer ni. Saya tengah baca cerita kan, audiometer sini off. Saya alamak. Ada beberapa kali sebelum ni kan. Jadi Alhamdulillah saya dah dapat selesaikan masalah tentang audiometer tu. Jadi dia dah tak auto off lagi lah bila saya switch saya punya screen. Okey, kalau anda sedang menonton dan anda pastinya ada jiran, berbaik-baiklah dengan jiran. Kalau mungkin sepanjang awak hidup dekat kawasan tu tak pernah tegur jiran, tiba masanya untuk tegur lah. Senyum dulu. Takkan nak tegur, dah lama tak jumpa, tekan ni, Assalamualaikum, apa khabar? Senyumlah dulu. Dia semua mulakan dengan senyuman. Awak nak kenal dengan orang pun, nak berkenalan dengan anak makcik ke, awak akan senyum dulu. Tengok dia jauh, senyum, macam tu. Baru daripada senyuman tu kan, dia turun kepada percakapan kita. Apa khabar? Lepas tu dah khabar-khabar je. Lepas tu nanti dah lama tak nampak. Macam tu. Ataupun mungkin boleh kirim makan, tapi sekarang tengah musim COVID ni tidak digalakkan lah untuk ialah kirim-kirim makan. Senyuman tu lah penting je. Dan terima kasih sekali lagi pada yang sedang menonton Malam Seram. Malam ni banyak kisah. Dan apa kata kalau kita ketengahkan voice note, dan selepas ni semalam saya kata nak ketengahkan satu video kan, video perkongsian. Tapi video tu adalah video yang di-upload melalui saluran TikTok yang disampaikan oleh seorang pencerita bernama Kak M. Ini suami yang kirimkan kalau tak silap. Suami kata, Casey, ini isteri saya, dia ada cerita seram dekat TikTok dia. Casey boleh share tak cerita isteri saya ni? Jadi dia ada kirimkan video tu saya dah upload dekat sini. Dan nanti akan saya kongsi ceritanya sebentar nanti. Sebelum tu saya nak ketengahkan yang ini. Salam Casey, salam. Tajuk pengalaman saya iaitu siapa yang panggil tu. Jom kita kongsi Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion.
Jangan mudah percaya. Hai semua, nama saya Ita. Saya cuma nak ceritakan sedikit pengalaman saya ketika bekerja menaiki public transport. Sebelum tu, saya nak bagi tahulah yang saya kerja dekat call center. So, untuk kerja yang call center ni, nature dia memang kerja work on shift. So, saya kena kerja masa tu pukul 11 malam. So, we are on monthly rotation. Jadi, dia sebulan sekali lah tukar. So, pada masa tu, saya kena kerja pada pukul 11 hingga 8 pagi. Saya bekerja di satu kawasan di KLCC, di mana saya kena naik LRT turun dekat stesen KLCC. Rumah saya berada di salah satu kawasan yang aliran LRT juga, tapi dia macam hujung sikit. So, it will takes a while untuk sampai ke KLCC. Okay. So, for the first 2 weeks ni, kerja tak ada masalah. Saya okay, badan saya boleh tahan untuk kerja malam. Tapi untuk bila dah masuk yang the third week, kita jadi lemah. Saya jadi lemah sikit. Jadi macam selalu sleepy, selalu ngantuk. Macam tu tidur. Walaupun dah tidur siang tu, tapi kadang nak pergi kerja tu ngantuk. So sometimes saya akan terlelap ataupun tertidur kat dalam LRT masa nak pergi kerja tu. So as everybody know, kalau nak pergi kerja pukul 11 ni, kita kena awal sikit lah, dalam 9.30 hingga pukul 10 macam tu. And around this time ni, orang tengah balik kerja ataupun dah tak banyak dah orang balik kerja. Jadi kita ni melawan arus nak pergi kerja. Lagilah tak banyak orang naik. Selalunya dalam gerabak tu adalah seorang dua macam tu, tak ramai. So so saya nak ceritakan cerita. Pada minggu yang ketiga tu, saya pada satu hari saya terlelap. Saya terlelap lepas dalam LRT. Ketika pada masa saya terlelap tu, tiba-tiba saya terdengar orang panggil nama saya. Ita. Ita. Jadi saya terjaga. Bila saya terjaga, saya tengok depan saya selalu memang duduk depan pintu LRT je. Pintu LRT tengah terbuka dan saya berada di stesen KLCC. Saya pandang kiri, saya pandang kanan, memang tak ada orang dekat sekeliling saya. Tapi saya terus keluar lah sebab takut pintu tutup kan. So immediately saya keluar dan pergi kerja. But whole day saya duk fikir, siapa panggil saya? Macam mana boleh terdengar orang panggil saya? But lucky lah saya tak terlepas stesen. Kalau terlepas stesen, saya nak kena berpatah balik. Dan kalau ada LRT lagi okey lah. Kalau tak ada LRT semua susah lah. So I thought it might be my imagination je. Sebab yang first time jadi kan. And then on the same week, which is saya cuba untuk tak tidur, tapi ada hari tu saya tertidur juga. Exact same thing happen. Saya tertidur. Memang saya tak nak tidur, tapi tertidur. Bila sampai kat KLCC, saya kedengar orang panggil Ita. Ita. Lepas tu bila buka mata, memang dekat KLCC. Dan dia berlarutan lah sampai week 4, last week saya kena kerja pukul 11. Dia tak kerap, tapi adalah saya tertidur dalam 3-4 kali. Macam tu saya cuba untuk tak tidur, tapi sometimes tu badan saya lemah kot, saya tertidur juga. But lucky, because to be honest, saya tak pernah terlepas stesen disebabkan ada yang memanggil nama saya, Ita. Ita. Okay. Sampai ini saya lepas tu saya dah tak kerja shift malam. Saya tak naik dah LRT sebab lepas tu saya kena masuk shift pukul 4 pagi. Saya beli motor untuk pergi kerja. So, saya dah lepas tu sekarang pun saya dah berhenti dari kerja yang shift ni. Saya dah kerja normal hours. Saya tak pernah alami lagi pengalaman yang sama. So this happened only at that time, semasa badan saya lemah. Dan saya nak, tak tahulah, saya nak cerita kenapa dengan lebih mendalam. Saya bukanlah yang jenis sensitif sangat untuk sense untuk benda-benda macam ni, tapi wallahualam,
Itu je lah saya nak share kepada korang semua. Might be not that scary. Itu je. Sajalah nak share. Okay, bye. Malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih Ita, perkongsian kisah misteri lah. Kalau tertidur kan, tapi selalunya akan dengar suara. Macam dia kejutkan Ita lah. Ita. Macam dah sampai Ita, bangun, tak nak bangun ke? Terima kasih Ita atas perkongsian kisah yang diketengahkan awal tadi dalam Malam Seram. Okey, terima kasih pada Ita yang sudi berkongsi pengalaman. Dan rancangan Malam Seram ni ada kalanya kisah-kisah yang disampaikan adalah mungkin tidaklah dalam kategori seram ke, ada yang pelik, ada kisah misteri. Jadi harap maklum, jangan kita anggap semua kisah ni kisah satu kejadian seram, meremangkan. Tidak, ada kalanya memang satu kejadian misteri. Seperti kiriman berikut ini. Sebelum tu nanti saya akan berehat seketika. Yang ini ringkas. Ini datang daripada Yuyun. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Yuyun kat sini. Best sih Malam Seram dekat YouTube ni. Sekarang saya dah ada beratus episod, belum lagi catch up. Kan rancangan Casey ni 1 jam. Jadi bila catch up je dah ada cerita, lepas tu ada kerja lagi, lepas tu nanti sambung lagi, beratus. Dan saya ada pun pengalaman seram saya lah. Saya ni seorang pemandu delivery dan pengalaman saya ni ringkas Casey. Kadang-kadang kena delivery sampai paling lewat pukul 9 malam lah. Tapi ada kalanya customer request untuk datang jam selepas jam 9. 10 the maximum, tapi kalau ikut peraturan jam 9. Kalau customer request tu ada kalanya best dapat tip ke si, sebab tunggu dia balik daripada kerja lah. So saya pernah sekali, kata Yuyun, dapat customer request untuk datang hantar barang dekat rumah dia jam 10 malam. Bukan jam 9 paling last tapi ni jam 10. So customer saya ni dia tinggal dekat kawasan Bedok North kan. Jadi saya pun, itu adalah last rumah saya nak pergi. Sebelum pergi rumah dia, saya pergilah kedai kopi, saya makan kejap, minum kejap. Kemudian tengok timing pukul 9.40, 9.40, saya pun bergerak lah daripada kedai kopi tu pergi ke rumah customer. Dalam perjalanan, customer message, tapi saya tak perasan. Saya ada 2 phone ke si. Satu phone untuk personal, satu phone untuk kegunaan customer lah, iaitu saya punya business number. Jadi customer ni message dekat business number yang mana dekat dalam bag saya yang saya bawa. So nak dijadikan cerita, saya sampai dekat rumah customer, gedebak-gedut saya take saya my time lah kan. Saya keluar daripada van saya isap rokok sebatang lagi, tengok timing, okey, cun-cun dah pukul 10 malam ke si. So saya pun angkat barang customer tu, naik atas ke rumah dia di Bedok North. Saya ingat lagi tingkat 7. Jadi naik lift sampai depan rumah dia, keluar daripada lift lobby rumah dia ni, saya pun pergilah dekat pintu rumah customer ni. So dia kata balik ke 10 kan. Saya pun berdiri kat depan, saya ketuk tuk 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 tuk. Delivery. Tuk 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 tuk. Delivery. And then saya macam rasa dekat dalam tu ada orang ke si. Boleh dengar bunyi tapak kaki orang berjalan. Jadi ingatkan orang tu nak menghala ke arah pintu, nak buka pintu lah. So saya tunggu. Kenapa tak buka pintu ni? Saya ketuk lagi. Tuk 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 tuk. Delivery. Saya dengar orang lalu lalang ke si kat depan pintu tu. Excuse me, delivery, can I put the item in front? Casey, dengar suara Okay. So delivery ni tak perlu sign Casey, tak perlu sign, cuma letak barang je. Ada customer very particular, tak boleh tinggalkan barang, dia mesti kena ada dekat situ. So yang ni saya tengok ada orang, saya cakap can I put your things in front? Dia kata okay. So saya letak kat depan. So saya ingatkan owner dah balik lah kan. So saya turun bawah. And then what happened, bila keluar daripada lift, kebetulan ke si owner tu tahu tu macam saya hantar barang. Delivery lah, dia tanya saya. Yes. I Tan. Nama dia Tan lah. Yeah. Where's my item? Oh, in front of your house. Huh? Why you leave it there? Dia marah saya, kata kenapa kau tinggal kat situ?
Tak, tadi aku pergi rumah kau, aku ketuk pintu dan aku cakap dengan orang kat dalam rumah tu, aku letak depan, dia kata okey. Bro, you wrong house lah. Dia kata kau salah rumah lah. Cannot be lah, your house lah. Saya tunjukkan 07, dia punya nombor pintu. This one your house right? Ni rumah kau kan? Ni rumah aku lah. Cannot be what? Rumah aku tak ada orang tau. Saya salah rumah ke? Nampak rasa salah pula. Saya pun apologize Casey. Kata sorry ah. Sorry. No, it's okay. Saya naik atas dengan dia Casey. Naik atas dengan dia, jalan. Parcel tu depan rumah dia. This one your house right? Ni rumah aku lah, kata lelaki Cina ni lah. But my house, kat dalam tak ada orang tau. But I heard footstep no. And I said, excuse me, can I put the parcel outside? Boleh tak aku letak parcel kat luar? Okay. I heard people say okay no. Someone say okay. Kemudian dia buka pintu, dia buka lampu. You come, there's no one inside. Betul Casey, rumah dia gelap, tak ada orang. Bro, you give me the chills ah. Kata customer tu, kau kasih aku meremang ah. Kau ni. Kemudian walaupun saya ni letak parcel, silap saya juga kan, sebab orang tak buka pintu, tetap dia kasih saya tip. Dia kata, never mind bro, thank you for waiting. Alhamdulillah, dapat juga rezeki Casey. Tapi siapa tu Casey yang jalan lalu lalang depan pintu rumah dia? Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pasti kan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Okey, lagu tadi daripada teman-teman kita Team Talk Malaysia. Terima kasih kepada geng-geng Momok Team Talk Malaysia, kepada brother and sisters of Team Talk. Terima kasih atas lagu tadi, ya, Ujian Insan, lagu Bosanlah Bosan, Bosanlah Bosan, nak buat apa? Terima kasih banyak. Lagu tadi tu favourite saya lah, Ujian Insan tu kan. Ada orang kata, Casey, bila dengar lagu Ujian Insan ni macam rasa nak mood raya lah. Apa ni, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal. Dia bukan Rajab, Syawal, Ramadan bukan. Jadi betul lah, lagu tadi memberi kita semangat. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lah. Semoga umur kita panjang untuk jumpa Ramadan. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan. Walaupun berada di channel lain ni, tetap anda memberikan sumbangan untuk sokong Malam Seram. Terima kasih banyak. I'm Wak Laki. Terima kasih Wak Laki dengan berkacamata hitam. Ini emoticons yang diberikan dekat sini. Cinta Hati Ayang, terima kasih atas sumbangan super stiker anda. Juga begitu dengan Nuraini, ya, berkacamata hitam. Zack Dia Tok Ibu, terima kasih sumbangan super stiker anda. Zack Dia Tok Ibu. Ishak, terima kasih sumbangan super stiker anda. Hantu Durian, terima kasih sumbangan super stiker, ya. Dan Muhammad Khalid, terima kasih sumbangan super stiker. Hantu Durian sekali lagi terima kasih sumbangan super stiker, dan Hantu Durian juga terima kasih, ya. Dan ini kita ada Wan Muhammad Hamdan ataupun WMHBWA. Katanya, salam kepada Casey dan semua yang eratkan silaturahim di sini. Semoga Allah beri kesihatan yang baik pada kita semua, dan semoga Allah jauhkan kita semua dari kejahatan manusia dan jin, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Terima kasih Wan Muhammad Hamdan yang sering kali, ya, mendoakan kesejahteraan kita semua lah. Terima kasih banyak, ya. Semoga anda juga sekeluarga dilimpah rezeki dan juga dijauhkan daripada apa jua mungkin dipermudahkan urusan, ya. Yanti, Masya Allah, sumbangan besar daripada anda Yanti. Sumbangan super stiker anda ni macam ada bunga api, meriah betul. Terima kasih atas sumbangan anda Yanti, ya. Terima kasih banyak. Hantu Durian sekali lagi, terima kasih Hantu Durian sumbangan anda super stiker, ya. Terima kasih Laiman Stone, Brother Laiman, terima kasih banyak atas sumbangan super stiker anda. Hantu Durian sekali lagi, terima kasih sumbangan super stiker anda. Weekend Offender, TikTok ada klon Casey muka suara sebiji sama, daripada Weekend Offender. Nama dia Weekend Offender, don't offend lah. Terima kasih atas sumbangan super chat anda daripada Weekend Offender. Dan kita dekat Norkia Jones, katanya di sini Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam, dan geng-geng momok semua. Salam dari kereta. Dalam perjalanan pulang dari kerja, malam ni akak nak masak sambal tumis udang lah, daripada Kak Nurkia. Ni baru balik kerja daripada farmasi, Kak Nurkia. Macam mana dengan keadaan di England sekarang ini? Adakah semakin baik atau mungkin keadaannya dalam lebih ketat lagi lah kawalan-kawalan pergerakan? Di Malaysia, saya dengar cerita digalakkan untuk anda melancong dalam negeri, kan? Jadi itu saya ada terbaca di satu akhbar, digalakkan untuk membantu merancakkan kembali ekonomi. Ekonomi dunia memang terjejas, dan Singapura antara yang tak boleh lari lah, sebabnya kita bergantung sangat kepada tenaga-tenaga kerja luar negara, ya. Kita banyak import import tenaga kerja daripada India, daripada China, tenaga kerja dari Malaysia tidak terkecuali, daripada Indonesia, dari pekerja-pekerja dari Bangladesh, ya, dari Bangladesh yang juga turut terjejas. Dan hari ini salah seorang pekerja Bangladesh antara yang dilaporkan terkena jangkitan COVID-19 ini, ya, terkena jangkitan COVID-19, dan salah satu adalah bekerja dan berada di dormitory. Dan ada di antara pekerja Bangladesh ini masih berada dalam dormitory, dalam kawalan pergerakan, tidak dibenarkan keluar. Atas ada di antara mereka dalam kuarantin yang mana dah pun berlangsung lebih daripada 6 bulan. Dan ada juga pekerja-pekerja pekerja-pekerja yang terperangkap di Singapura kerana akan terpaksa terus mencari rezeki untuk keluarga berada di Malaysia, kan.
dan ada yang sedih lah, tak dapat jumpa keluarga, dan ada yang mana ada satu kejadian ini, bila ditanya apa khabar, tak tanya ni, tanya je dah berapa lama tak balik, tak jumpa keluarga, terus menangis. Saya rasa simpati sangatlah. Dia terus meluahkan segalanya, terasa rindu sangat dengan anak-anak dan isteri, ya. Jadi kita doakanlah semoga mereka semua ni diberikan kekuatan, emosi. Bukan senang, dah lebih setahun tau berjauhan dengan keluarga. Tapi itulah, kalau balik sana dia perlu berbelanja lagi, sebab kena kuarantin, kena tu kena ni, nak masuk balik kena tunggu lagi berapa waktu. Jadi kita harap COVID ni cepat-cepatlah berlalu, ya. Cepat-cepat berlalu. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi sumbangan-sumbangan anda. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur sangat sokongan yang diberikan oleh geng-geng momok semua setiap malam dalam rancangan Malam Seram. Yang ini daripada Hazira, keadaan di UK semakin baik. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ada kat sini apa ni? Dekat Brunei tak ada PKP dan penjarakan, semuanya normal. Alhamdulillah. Tapi jangan kita ambil sambil lewa lah. Kan kadang-kadang bila kita dalam kelewaan ni, kita tidak berwaspada, berhati-hati, waktu itulah paling mudah kita diserang. Jadi sentiasa berhati-hatilah. Walaupun tidak ada sebarang kes ke, berhati-hati itu lebih baik lah. Okey, yang ini daripada kiriman Facebook private message daripada mana tadi, Kak Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Seram memang best lah. Walaupun bersengkang mata tengok live ni kan, tetap juga kakak suka mendengar live. Dan sampaikan kadang-kadang boleh terlelap ke si. Bila bangun aja YouTube channel dah habis. Harap Casey sihat sejahtera dan dapatlah Casey teruskan walaupun usia Casey 70 tahun nanti, Wow. InsyaAllah, doakanlah semoga sihat, ya. Kalau tak pun anak saya take over lah, anak saya kan. By the time kalau saya 70, anak saya dah besar lah, anak bujang dah. Jadi InsyaAllah anak saya take over Malam Seram, family business lah. Terima kasih. Okey, saya berkongsi kisah selanjutnya. Ini adalah video yang dimaksudkan, yang nak dikongsi semalam tapi tak sempat saya nak download. Kita ikuti kisah daripada KM dalam rancangan Malam Seram. Ini kiriman daripada suami, video TikTok. Tapi video ni dia ada background music tau. Cuma saya takut background music tu akan kena copyright. Jadi saya akan mainkan. Kalau boleh nak kirimkan video audio pada saya, jangan ada background music, sebab nanti saya kena copyright lagi. So yang ini saya akan cuba double up dengan saya punya music yang saya dah beli copyrightnya, supaya tidak kedengaran music latar yang dikirimkan dalam cerita ni lah, ya. Okey, jadi harap maklum, lain kali kalau nak kirim cerita tak apa, anda kirimkan suara kosong, saya akan tambah music, ya, supaya dapat membantulah tidak kena copyright. Kita teruskan Malam Seram selepas ini. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Assalamualaikum kembali. Hari ini kami nak bercerita tentang kisah seram. Kisah ini adalah kisah sebenar dan ia berlaku beberapa tahun yang lalu sewaktu KM masih lagi bertugas sebagai seorang pramugari di sebuah syarikat penerbangan ternama di Singapura. KM telah bekerja di syarikat itu selama 25 tahun. Satu hari KM telah ditugaskan mengendalikan penerbangan ke Melbourne, Australia. Penerbangan ke Melbourne adalah penerbangan yang sangat meletihkan sebab kru kami dikehendaki untuk bertugas sepanjang malam. Setelah selesai tugas kami, sesampainya kru kami di hotel, setelah kami semua collect kunci bilik hotel, kami pun terus naik ke kamar masing-masing. Kami semua memang dah terbiasa benarlah bermalam di bilik hotel dan boleh dikatakan bilik hotel ni dah macam rumah kami yang ketiga. Sebelum korang tanya yang rumah kedua tu apa? Rumah kedua tu pesawat lah.
Baik, kita sambung. Sesampainya di depan pintu bilik, kami semua ada rutin atau ritual kami yang tersendiri sebelum membuka pintu bilik untuk masuk ke bilik kami. Of course lah, setelah masuk KM sendiri lah, di negeri mana pun KM sampai, KM akan mengamalkan baca Fatihah, surah Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi sebelum membuka pintu bilik hotel. Biasanya dalam perjalanan KM ke bilik dari dalam lift lagi, KM mula membaca surah-surah tu until KM sampai di depan pintu bilik. Kemudian KM akan memberi salam dan barulah membuka bilik. Ini adalah pesanan yang diberi oleh Abah KM sendiri dan telah menjadi amalan KM all these years. Alhamdulillah, disebabkan itulah mungkin tak pernah diganggu. Tetapi nak jadi cerita pada hari itu, KM boleh terlupa melaksanakan rutin ini. Begini sebab on the way berjalan ke bilik kita kan selalu seronok sangat berbual dengan salah seorang kru KM yang sama-sama bekerja dengan KM on that flight. Seronok sangat berbual sampai betul-betul terlupa. Jadi dengan tanpa membaca surah-surah yang KM selalu baca tu, KM pun buka pintu bilik hotel. Sebaik saja pintu itu terbuka, KM terdengar macam ada bunyi kaki orang sedang lari dari depan pintu yang KM buka tu. Bunyi itu kedengaran seperti terus menghala ke tingkap bilik. Bulu roma KM serta-merta meremang. Sebenarnya kami memang dibenarkan untuk memohon meneroka bilik jika kami rasa ada yang tak kena pada bilik tu. Tapi memandangkan persinggahan kami hanya untuk 1 malam dan oleh kerana dah terlalu letih sangat waktu tu, kami membuat keputusan untuk tidak menukar bilik. Kawan-kawan KM ni semua ni dah masuk bilik masing-masing dah ni. Jadi apa yang KM lakukan lepas tu, panik kelakar. KM pun tutup balik pintu. KM baca balik surah-surah dan lakukan rutin yang pesanan Abah tu, dan kemudian baru KM buka pintu tu balik. Nah, kali ni bulu roma tak meremang. Jadi KM pun teruskanlah baca ayat kursi sambil berdiri di depan pintu tu, dan bila dah rasa macam confident sikit, KM pun proceed lah masuk bilik, unpack, settle down dan bersedia untuk beristirahat. Tapi pada malam tu KM mengalami gangguan. Lampu di ruang masuk pintu kamar tu adalah jenis motion detector atau lampu jenis mengesan gerakan, di mana jika ada pergerakan atau jika ada yang melintas di bawahnya, lampu itu akan ternyala dan setelah beberapa saat selepas tu ia akan terpadam sendiri. Now, satu malam tu lampu kat depan pintu itu menyala, terpadam. Menyala, terpadam. Menyala, terpadam dengan sendirinya. Takkanlah ada lalat pula kan yang keluar masuk pintu aku? Kalaulah lalat pun, takkanlah lalat boleh tembus daun pintu, betul tak? Jadi apa yang KM buat? Macam-macam idea KM cari untuk lakukan sesuatu untuk hilangkan rasa takut. Television dah confirm lah KM tak tutup dengan sound on sekali satu malam. Badan ni letih sangat ni, dah letih ni, tapi tak boleh tidur. So KM carilah semua kawan-kawan KM yang masih online di Facebook, WhatsApp, dan KM start berchatting. Yang pentingnya KM rasa KM ada teman dan tak terlalu keseorangan sangat pada malam tu. Bila dah rasa terlalu mengantuk, barulah KM teruskan bacaan surah-surah sampai KM tertidur. Alhamdulillah gangguan hanya setakat lampu menyala dan terpadam ajalah malam tu. Dah tak ada gangguan yang lebih teruk daripada itu lagi. Soalan yang bermain di fikiran KM sampai sekarang ni adalah, betul ke bunyi yang aku dengar waktu buka pintu hari tu adalah bunyi kaki orang berlari, atau hanya perasaan KM saja kot? Soalan kedua ialah, lampu yang menyala dan terpadam sendiri tu, adakah ia kerusakan elektrik atau memang ada mumut? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Okey, terima kasih pada KM yang berkongsi pengalaman seram. Jadi itu kisah KM. Jadi perkongsian KM cara tersendirilah ya. Kalau mimik muka tu dikurangkan sikit mungkin boleh kita beri konsentrasi pada ceritanya. Sebabnya orang distracted dengan mimik wajahnya. Ini pendapat lah tapi kalau itu cara KM cerita, saya tak ada masalah pun. Cuma ya kalau sebab cerita dah bagus tu, menarik tu, cuma mimik muka tu kan macam mana mana seram ke ni, macam mana. Jadi terima kasih. Perkongsian tentang beliau bekerja sebagai seorang pramugari, yang mana bila ialah setiap pramugari ni dia akan check in ya pelbagai hotel di mana mereka pesawat mendarat lah. Jadi ada yang international flight, ada yang dipanggil domestic flight kan, ada yang panggil mungkin kawasan-kawasan di Asia Tenggara saja. Jadi mereka setiap kali akan menginap dekat hotel-hotel yang berbeza, dan ada kalanya menginap dengan kawan, ada kalanya seorang, ada kalanya dengan kawan pula. Kawan ni suka merayap, dia pula jenis yang suka duduk rumah, duduk hotel. Dan kisah tadi awal tadi penceritaan tu mohon maaf audionya kurang jelas. KM cakap lah dia mengikut pesanan daripada ayahnya. Sebelum masuk hotel tu ya, sebelum masuk buka pintu dekat depan tu bacalah 3 kul, kemudian baca ayat kursi ke, beri salam, terus baru masuk. Jadi itu yang dia sering lakukan. Tapi itulah antara perkara yang berlaku tu tentang dalam hotel yang dia menginap tu, sebagai seorang bekas pramugari ni, gangguan lah main lampu, main TV on off. Saya pernah berkongsi kisah berkenaan dengan gangguan dalam bilik hotel banyak tentang lampu, TV on off. Kadang-kadang rasa macam ada kawan kita, saudara mara kita kat dalam tu tengah mandi kan, tapi tak ada orang. Jadi itu antaranya lah pengalaman seram yang berlaku di hotel. Yang ini saya nak cerita kiriman selanjutnya. Terima kasih kepada KM yang sudi berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram tadi ya. Okey, saya ternampak ni mana tadi okey, kiriman daripada pengirim kita bernama Hotel Berhantu. Ini cakap tentang hotel ni, saya memang cari cerita yang ada kena-mengena dengan hotel juga ni. Hotel Berhantu di Pakistan. Jarang dapat cerita hotel Pakistan kan. Selalu orang cerita saya ni tentang hotel mesti Kuala Lumpur selalunya lah. Kalau tak hotel kat Singapura ya. Di Australia pernah ada beberapa kali. Yang ini hotel berhantu di Pakistan. Katanya, Assalamualaikum Abang Casey. Waalaikumsalam dan para pendengar Malam Seram. Lepas tu ada bracket please forgive me for my really bad Malay, but I have really tried my best. Tak apa, tak kisah. Janji cuba Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengambil masa untuk tulis pada saya dalam bahasa Melayu. Saya suka tengok ni. Okey. Kisahnya begini. Nama saya Syaf dan saya adalah peminat Abang Casey dari tahun 2011. Saya berasal dari Singapura. Saya ada pengalaman seram yang berlaku pada tahun 2017. Sewaktu saya dan ibu melancong ke Muri, iaitu di Pakistan, untuk melawat datuk saya yang sememangnya warga negara Pakistan sejak dia lahir. Jadi dia datuk duduk kat sana lah. Jadi ada kalanya dia dengan ibunya akan kononnya macam balik kampung lah. Jumpa datuk pada tahun 2017 ni berlaku perkara ini, dan tempat dia pergi di Pakistan dipanggil Muri, M-U-R-R-E-E, Muri. Jadi ini kisahnya, kita sambung dalam rancangan Malam Seram. Sewaktu kami berada di Pakistan, saya dan ibu menginap di sebuah hotel yang dinamakan Hotel ... Kami akan menetap di hotel tersebut untuk 2 hari sebelum pakcik saya yang merupakan abang kepada ibu saya yang menetap dengan datuk di Muri akan membawa kami ya. Jadi sebelum pakcik dia datang lah untuk jemput dia pergi ke balik kampung ni lah, untuk berjumpa dengan atuknya, dia membawa kami ke ibu kota Pakistan di Islamabad untuk berlibur dan membeli belah. Kami tidak menginap di rumah datuk kerana rumah beliau tidak mempunyai bilik tetamu, dan tujuan ibu adalah untuk tidak menyusahkan keluarga datuk saya. Jadi ada orang memang macam tu datang rumah, jangan susah-susah lah, tak payah masak lah. Bukan dia tak sudi tau,
Cuma dia memang secara amnya tu dia memang tak nak susahkan orang. Jadi sebab itulah ibunya memilih untuk menetap dekat hotel daripada menetap rumah atuk. Takut nanti susah payah atuk kan, kena bersihkan bilik lah, kena siapkan tilam. Jadi kita sambung kisah. Sebaik saja sampai di hotel tersebut, kami meletakkan barang-barang kami di bilik hotel dan menunaikan solat fardu zuhur. Sebelum keluar menemui datuk dan pakcik untuk makan tengah hari dan bersia-sia di salah satu tempat pelancongan di Muri yang dipanggil Patriata. It was fun. Memang cukup seronok sangat. Dan saya pun telah pun rasa terhibur lah, ya. Rasa gembira dengan adanya ibu, dengan pakcik saya, dengan datuk saya yang jarang-jarang kami temui. Perkara seram berlaku apabila kami pulang ke bilik hotel kami. Ketika kami membuka pintu bilik hotel, kami ada terhidu bau yang amat busuk. Ni kemungkinan bau ni datang daripada bilik ni. Buka je ni, lepas dah pergi berlibur kan, dah pergi sana shopping, makan dengan datuk, dengan pakcik. And finally kita balik hotel. Balik hotel buka pintu ni, tolak je pintu. Bau apa ni? So bau ni kemungkinan datang daripada bilik hotel, kemungkinan. Bau busuk tu amat kuat hingga saya ni pada waktu itu termuntah termuntah dekat lantai hotel tersebut. Ibu terperanjat melihat keadaan saya yang baru termuntah, lalu menggosok-gosok badan belakang saya ni, cuba nak tenangkan saya lah. Kemudian saya tanya, "Mami, bau apa ni Mami? Busuknya so strong Mami." Tanya saya kepada ibu saya lah. Abang Kesi, apa yang ibu kata selepas itu membuat bulu rumah saya meremang? Tak Macam berbangkai ya, kata ibu. Sebab memang busuk sangat. Jantung saya berdegap-degup. Dengan pantas baik saja ibu berkata demikian. To be honest, saya pun memang tak pernah bau bangkai Kesi. But bila mak cakap macam tu, lemak rasa macam nak muntah lagi Kesi. Busuknya masih berada depan pintu. Perasaan mual hendak muntah kembali tiba-tiba membuat saya lari masuk ke bilik air. Daripada depan pintu tu dah bercakap dengan ibu ni, busuk lah. Lari Kesi, lari, buka pintu toilet, pergi dekat sinki air kan, masuk untuk muntah. Dan membuat saya rasa mual tak henti-henti. Saya dengan ibu mengetuk pintu bilik. Saya dengar ibu saya ketuk pintu bilik air lah. Tuk 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 tuk. Syaf, are you okay Syaf? Syaf. Yang mengherankan adalah saya tidak kunci pintu bilik air tu. Kenapa ibu tidak masuk saja kan? Saya tak kunci, pintu tertutup. Dan tidak lama kemudian saya dah tak dengar suara ibu lagi. Sejurus saya membersihkan diri, bersihkan sinki yang penuh dengan muntah. Saya lalu cuba buka pintu bilik air. Namun saya tak dapat membuka pintu bilik air. Seperti pintu tu telah dikunci dari luar. Saya cuba dengan sedaya upaya untuk membuka pintu. Tuk, 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 tuk. Kenapa ni tak boleh buka ni? Tetap gagal. Waktu tu dah lah rasa mual, masih bau busuk, pintu dikunci. At that moment Abang Kesi, saya mempunyai satu kondisi yang dipanggil claustrophobia, yang bermaksud fear of being trapped. Ya. Jadi dia ni takut macam dalam keadaan fobia terperangkap ni. Ibu, Mami, tuk 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 tuk. Saya cuba buka pintu, tak boleh buka Kesi. Dan saya ni mempunyai fobia terperangkap sejak saya kecil lagi. Antara lingkungan usia 10 hingga 12 tahun lah paling teruk fobia saya yang saya alami ni. Jadi saya pernah waktu tu terkunci dalam bilik air di sekolah oleh kerana angin yang kencang mengakibatkan pintu terhempas dan tertutup dengan kuat, terkunci saya sendirinya. Bila ingat kembali pada waktu itu, kejadian ini boleh membuat saya rasa meremang balik. Ini adalah satu fobia yang mungkin ada orang tak faham tentang fobia. Fobia ni jangan dibuat main ya.
ada yang boleh sampai membawa kepada tekanan emosi sebabnya terlalu takut sangat-sangat. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ada fobia dengan kucing, dengan lipas, dengan cicak, jangan dibuat main. Awak boleh ketawa lah lihat kawan awak punya reaksi. Tapi ada kalanya boleh menyebabkan gangguan emosi dan kemungkinan boleh kena serangan jantung. Jadi hati-hati. Kembali pada kisah yang nak dikongsi. Pintu bilik air di bilik hotel kami terbuka dalam 10 minit kemudian. Setelah saya paksa nak buka pintu, saya ketuk-ketuk panggil mami dan terbuka ke si. Saya terus lari keluar dan melihat ibu dan 2 lelaki berseragam berada di luar bilik air. Saya memeluk ibu seerat-eratnya. Saya terlalu takut pada waktu tu Abang Casey. Rupa-rupanya ibu telah pergi ke hotel front desk untuk memberitahu tentang pintu bilik air yang terkunci dan bau busuk seolah-olah bau bangkai yang masih boleh dihidu dalam bilik hotel kami. Jadi waktu ibu saya buka pintu tak boleh, ibu sebenarnya cakap dia nak turun bawah ni, pergi front desk get some help. Mungkin tak dengar agaknya. Saya pun dalam keadaan mual nak muntah, saya tak perasan. Waktu tu bila saya nak buka pintu, sebab itulah panggil ibu berkali-kali tak menyaut. Rupa-rupanya ibu tinggalkan bilik hotel buat seketika. Casey, manager hotel tu mengikut ibu saya bersama dengan seorang pegawai keselamatan untuk memeriksa bilik hotel. Oleh kerana keadaan saya yang terkunci dan bau yang busuk itu masih ada, mereka telah memutuskan untuk menukar bilik hotel kami kepada bilik yang lain jauh dari bilik tersebut. Mujurlah gangguan yang kami alami terhenti di situ dan tidak ada sebarang perkara yang menyeramkan berlaku di bilik yang baru. I was traumatized. Yang ibu saya ni terpaksa duduk sebelah saya kerana nak kurangkan rasa takut saya sebab tadi terkunci dan rasa fobia tu datang balik. Jadi ibu duduk sebelah saya, ibu baca surah-surah suci untuk tenangkan saya sampailah saya tertidur. Sejujurnya saya sangat syukur yang saya dan ibu berada dalam keadaan selamat sepanjang kami berada di Pakistan dan sehingga kami pulang ke tanah air. Tetapi perkara yang kami alami membuat saya takut untuk menginap di hotel. Saya tidak akan boleh lupa akan kejadian ini. Hari paling seram dalam hidup saya yang berlaku ketika bercuti di Pakistan. Terima kasih kerana membacakan kisah saya dan ibu. I love Malam Seram. Stay awesome Abang Casey. Best regards, Syaf. Selamat Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih Syaf kiriman kisah tentang kejadian seram di Pakistan ni. Okey, seterusnya yang ini daripada pengirim kita. Banyaknya WhatsApp saya dapat, WhatsApp lain, kiriman email lain. Ini kalau buat malam seram non-stop 24 jam saya rasa boleh masuk rekod masuk buku rekod malam seram 24 jam dari pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi. Banyak ni email ni. Yang ini daripada pengirim mana tadi kejap tadi saya dah nampak, saya dah tepikan dah. Okey, ini dia. Ini kiriman daripada pengirim. Sekejap sebelum saya salah baca nama, nanti saya bacakan. Daripada pengirim kita, kisah yang disampaikan ni mana ni? Misteri seorang pelajar datang menangis di hadapan pos pengawal pada tengah malam. Okey. Misteri seorang pelajar datang menangis dekat depan pos pengawal pada tengah malam. Kiriman katanya, Assalamualaikum Casey, Waalaikumsalam dan juga para pendengar Malam Seram. Casey, jangan sebutkan nama sebenar saya. Nama sebenar saya dia sebut baik tak tersebut. Dia kata nama sebenar saya dia boleh cakap. Gunalah nama samaran lah. Okay. Nama samaran saya gunakan Faizal. Faizal bukan nama sebenar, nama samaran. Saya berasal dari negeri Perlis, bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan di sebuah sekolah rendah di Bandar Arau, Perlis. Kisah misteri ini berlaku ketika saya bekerja shift malam.
dari 11 hingga 7 pagi. Pada malam kejadian misteri ini berlaku setelah saya masuk lapor diri terima tugas di pos pengawal setelah siapkan report tentang keadaan keselamatan sekitaran kawasan sekolah. Saya masuk duduk dalam pos pengawal sambil membilik-bilik handphone lah. Dah mula kerja kan. Sekolah pun dah pun tutup. Dah 11 malam. Jadi duduklah tengok handphone untuk hilangkan mengantuk. Kalau tiada handphone, alamat tertidurlah saya ketika bertugas. Biasalah kerja satu shift, satu orang saja. Sekiranya kerja satu shift 2 orang adalah juga modal untuk berborak, kata Faizal, bukan nama sebenar. Dalam saya asyik buka tutup Facebook, masuk YouTube, buka Facebook, masuk YouTube, mungkin tengok Instagram. Tiba-tiba muncul kelibat seorang pelajar perempuan. Dalam lingkungan, kalau saya boleh berikan anggaran 10 tahun, budak tu datang dengan menangis. Anda bayangkan benda ni berlaku ketika dia mula shift 11 malam sampai 7 pagi. 11 malam. Jadi dia ternampak budak tu dekat depan bilik pengawal keselamatan pada waktu malam. Tengah duduk ni dekat dalam bilik pengawal keselamatan, tengah bilik-bilik handphone, tengok YouTube, masuk Facebook, tengok YouTube, masuk Facebook. Tiba-tiba dengar, tengah tengok handphone dengar, siapa tu? Menangis. Ya, dan yang ini budak ni terangis terisak-isak di hadapan pintu pos pengawal. Tengok dari keadaan fizikal budak ni seolah-olah dia ni baru saja lepas terjatuh. Tak tahulah sama ada terjatuh dari basikal ataupun berlaku perkara-perkara kemalangan yang lain. Sebab nampak dia dalam keadaan ada luka. Terperanjat juga saya pada waktu itu. Tapi bila jadi seorang pengawal keselamatan, tidak boleh confuse ke sih, kena tenang. Kita tak boleh rasa macam bingung, tak boleh rasa, kita kena tenangkan diri kita walaupun apa kejadian yang berlaku sekalipun. Budak ni datang dengan nangis-nangis. Saya tanya budak ni, dari mana saya duduk ni? Kamu datang dari mana ni? Dah malam ni, tanya saya kepada budak tu. Masuk dari pintu pagar yang mana? Tanya saya lagi. Sekolah saya jaga ni untuk pengetahuan Casey dan kawan-kawan semua, terdapat 2 pintu pagar. 2 gate. 1 pintu depan, iaitu pintu masuk sebelah pejabat, 1 pintu belakang, pintu khas menghantar pelajar. Pos yang saya sedang duduk sekarang ini berada dekat pintu belakang. Saya pada masa tu cuba sedaya upaya untuk tenangkan budak ni. Masih lagi menangis. Saya bangun dari tempat duduk ni, tengah menangis ni. Okey, adik, jangan nangis tenang. Cakap dengan uncle, kenapa? Apa yang berlaku ni? Kenapa tangan luka-luka ni? Kenapa? Dah pukul berapa ni tak balik? Masih lagi menangis, dalam keadaan menangis terisak-isak. Bila tanya soalan, dia jawab pun memang tak faham apa yang dikatakan. Sebab dia menangis kuat sangat. Saya cuba gunakan cara yang lain lah untuk kawal nada suara saya supaya saya tak nampak macam saya marah kan. Jadi saya cuba kawal suara, saya cakap dengan lebih lembut lagi dengan budak ni. Tak terlalu tegas. Muka saya pun saya tak nak tunjuk yang saya ni tengah marah ke, buat muka bengis. Saya cuba tenangkan dia ni. Dan apa yang berlaku tengah-tengah, budak ni menangis ni, dia tetap terus menangis, tak henti-henti. Dan bayangkan perasaan ni walaupun tengah tenang ni, otak fikir macam-macam ke si. Yelah, tengah-tengah malam ke si. Tengah malam budak ni datang dengan tangan luka-luka, menangis depan pos. Mana tak fikir bukan-bukan. Rasa muskil pun ada dan tertanya-tanya. Dalam hati kepala saya terfikir, dari mana budak ni masuk Sedangkan sekolah yang saya jaga ni, pagar yang ada dekat sekeliling ni adalah lebih kurang 7-8 kaki tinggi. Pagar pintu pun dah tutup. Jadi macam mana budak ni boleh masuk ni? Ataupun dia tak balik-balik? Jadi kita sambung kisahnya, saudara. Jadi budak ni duduk sambil
Ya, bila akhirnya saya dapat tenangkan diri saya cuba panggil dia, dan budak ni duduk dan kepala budak ni duduk sambil kepalanya pandang ke bawah. Rambut budak ni paras bahu, tak terlalu panjang. Kalau rambut panjang memanglah terasa seram ke sih. Saya cuba tanya lagi, dari mana dia datang. Cara dia jawab tidak seperti kita bersimbang dengan kawan-kawan. Contoh, saya tanya adik nama siapa, dia jawab nama saya. Dia diam dalam 3 saat. Macam itulah, kan? Saya tak tahulah nak terangkan macam mana kalau Casey boleh berada di tempat saya sewaktu mungkin Casey boleh lakonkan watak pada masa tu. Adik, jangan nangis abang kat sini nak tolong. Ni tangan luka-luka ni. Adik nama siapa? Jadi sebelum kita selalu nak tanya soalan-soalan lain, kita tanya nama budak tu dulu, kan? Adik nama siapa? Nama saya. Baru disebut nama dia. Saya tanya dari mana adik masuk ni. Budak ni tak jawab dari mana dia masuk, tapi dia jawab. Bila dia jawab, saya tension. Saya tanya lagi, kenapa adik datang sekolah lewat malam macam ni? Dia jawab, saya jatuh. Jatuh? Jatuh kat mana? Saya jatuh dari tingkat 3. Ish, kamu jatuh dari tingkat 3 ke kamu terjatuh dekat tingkat 3? Jatuh dekat tingkat 3 dekat sekolah tadi? Dia geleng kepala. Saya jatuh dari tingkat 3. Allahu Akbar. Casey, ya Allah, baru saya teringat, Casey. Baru teringat. Yang sekolah saya jaga ni pernah terjadi satu kisah. Yang ini, pengalaman ni benar-benar berlaku dekat sekolah ni. Seorang pelajar pernah dilaporkan terjatuh daripada bangunan tingkat 3 sekolah. Sewaktu sedang bermain, kedebam jatuh dan meninggal dunia di sekolah. Saya dah tak mampu nak keluarkan sebarang perkataan. Bila teringat aja benda tu, macam mana ni sekarang ni? Dan kaki tangan pun saya kaku, Casey. Bibir terkelu nak cakap apa, soalan apa nak tanya. Sambil saya berdiri di hadapan budak ni, saya tak boleh bercakap, Casey. Ini aku mimpi ke apa ni? Dalam hati, budak ni tetap sedang pandang ke bawah dan dia mula menangis terisak-isak. Sambung Casey menangis. Saya waktu itu dah fikir bukan-bukan, tapi tetap saya kuatkan semangat. Saya cuba fikirkan yang budak ni bukan siapa-siapa. Budak ni adalah manusia yang betul-betul dalam keadaan kesakitan, kemungkinan, dan datang sekolah mungkin dia nak minta bantuan. Saya keluar dari pos dan mula menelefon pihak berkuasa, menelefon polis. Tak naklah budak-budak luka ni, budak yang luka ni datang dekat pos, nanti apa-apa berlaku saya kena ke si? Telefon polis. Tak nak fikir ke si? Tak nak fikir tentang kes yang berlaku, budak terjatuh daripada tingkat 3 dan mati. Jadi polis pun datang. 2 kenderaan Casey datang. 1 kenderaan peronda dan 1 Pajero berwarna hitam. Saya jalan ke pintu pagar sekolah. Saya buka pintu, kasih polis masuk dan saya mula ceritakan pada pihak polis yang datang tentang apa yang terjadi. Dalam saya tengah bagi statement pada seorang anggota polis, ada lagi seorang anggota polis pergi ke pos pengawal dan polis tu cakap, bang, mana budak tu? Ada kat dalam pos. Tak adalah, tak ada orang. Mana dia pergi? Saya terkejut. Polis pun terperanjat. Masing-masing pandang muka sesama sendiri. Mereka pihak polis yang datang pada malam tu mengesyaki saya ni macam buat-buat cerita pula. Saya mati-mati terangkan pada polis.
yang saya benar-benar alami. Tadi ada budak datang dalam keadaan luka. Selepas tu benda ni jadi panjang pula kisah cerita dia. Pegawai yang saya hubungi adalah seorang pegawai polis, dan pegawai saya pun datang. Pegawai polis tu untuk saya hubungi pegawai saya lah, saya punya supervisor untuk datang. Telefon, supervisor turun kisah, datang pada malam tu. Lepas tu pengetua sekolah juga terpaksa dipanggil malam tu, sebab ini kes serius, melibatkan seorang kanak-kanak yang kemungkinan masih berada dalam bangunan sekolah. Saya terkejut, Casey terkejut sangat-sangat. Dan saya pada malam tu jadi macam nak demam. Sejuk, cuaca malam tu sedikit panas. Keadaan saya ni daripada takut, seram, sekarang jadi tak tentu arah. Dan melibatkan polis. Apa pula kata orang ingatkan saya menipu ataupun saya simpan budak ke. Jadi saya diarahkan supaya buat urine test pada malam tu. Kemungkinan saya ni ada ambil-ambil benda-benda yang terlarang ni. Kena buat urine test ke si? Pihak polis takut saya ni mungkin badan tak bersih. Guru besar dan juga seorang guru kanan lelaki datang menghampiri saya, dan ada beberapa orang anggota polis dekat dengan saya waktu tu. Guru besar menceritakan bahawa pada beberapa tahun yang lama dulu ada berlaku seorang pelajar meninggal dunia akibat terjatuh daripada tingkat 3. Sebelum saya masuk bertugas di sekolah ini, benda tu dah berlaku. Pengawal keselamatan yang pada kejadian itu pernah cerita pada guru besar, alami perkara yang sama. Nampak pelajar tu, mereka terkena gangguan ketika membuat rondaan di waktu malam selepas beberapa tahun kejadian pelajar jatuh. Pengawal keselamatan itu cerita pun lebih kurang macam saya juga. Tapi yang membezakan antara cerita saya dengan cerita pengawal keselamatan tu, mereka terjumpa seorang budak perempuan duduk menangis bawah bangunan yang ada kes budak jatuh tu. Budak tu dalam keadaan berlumuran darah. Bila ditanya, tidak dijawab. Tanya, budak tu angkat kepala. Muka budak tu seolah-olah dalam keadaan merah sangat. Kemungkinan dipenuh dengan darah. Bayangkan, lintang pukang menurut guru besar. Pengawal keselamatan tu lari bila nampak keadaan budak tu. Setelah guru besar cerita kisah tu, guru besar pun meminta maaf kepada polis. Kata guru besar dia pun tak nak lah mengeruhkan lagi keadaan dekat sini. Yang mana polis dah datang, polis syaki saya ni ada ambil dadah kisi. Mungkin mabuk arak ke. Sebab tu saya dah mula halusinasi, nampak benda bukan-bukan. Guru besar ceritakan ini memang berlaku. Minta maaf lah, benda ni kadang-kadang di luar kawalan jangkaan kita. Jadi dah minta maaf dengan polis. Terjadi pada malam tu, polis pun tarik semula kes. Dan tak perlulah nak buat apa-apa lagi yang susulan pemeriksaan kes susulan. Selepas semuanya selesai, malam tu saya minta izin dari guru besar dan pegawai untuk tidak melaksanakan clocking sampai pagi. Cuma duduk dekat dalam guard room je lah. Guru besar izinkan saya, alhamdulillah. Kalau tiada apa-apa masalah, tolong ceritakan kisah saya pada semua Casey. Sekian terima kasih Casey kerana sudi membaca kisah saya dari kiriman Faizal bukan nama sebenar untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, itu dia kisah yang terakhir Casey dapat bacakan untuk malam ini. Terima kasih sekali lagi pada semua yang sedang menonton. Mohon maaf ada voice note yang saya tak dapat ketengahkan. Jangan takut, mungkin esok lusa saya boleh ketengahkan dan juga boleh hubungi anda. Kalau esok nak Casey telefon, kirimkan lebih awal lah mesej anda dan saya akan cuba hubungi. Tersedap pula. Saya akan cuba hubungi anda. Okey, terima kasih kepada semua. Emilia Jamaluddin, terima kasih sumbangan super chat anda. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Ini sumbangan kepada putarkan lagu Ujian Insan. Thanks Casey. Oh, suka dengan lagu tadi Dash Furious katanya super sticker. Terima kasih Dash Furious atas sumbangan anda. Emilia Jamaluddin, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Salam geng. Hari ini work from home, sarapan prata dan sambal tumis sardin melokek.
Dekat US pun ada prata. Yelah, ni prata buat sendiri ke atau beli dekat kedai ni macam mana? Ataupun instant Terima kasih Mila Jamaluddin atas sumbangan super chat anda yang berada di US sekarang ini. Hantu Durian, terima kasih Hantu Durian sumbangan super stiker ya. Yang terkini 1, 2, 3, 4, 5 sumbangan super stiker anda. Terima kasih banyak-banyak kepada Hantu Durian atas sumbangan untuk Malam Seram. Okey, jadi KC nak undurkan diri. Yang ini kita nak berkongsi pelbagai kisah mungkin minggu depan lah. Pada anda yang tak dengar suara saya, itu mungkin anda punya YouTube lah. Anda kena refresh balik. Kan? Refresh balik baru boleh nampak ataupun boleh dengar. Boleh dengar bukan nampak. Boleh dengar suara saya. Kadang-kadang ini berlaku sebelum ni. Jadi harap maklum. Kalau tak dengar, keluar balik, masuk balik. Refresh balik YouTube tu, insyaAllah boleh dengar. Sebab yang lain semua tak ada masalah. Jadi terima kasih banyak dan doakanlah semoga Malam Seram dapat kembali live di channel Malam Seram. Dan sama-sama lah jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share channel KC Champion. Ini channel khususnya untuk saya buat vlog review dekat channel ni. Dan Alhamdulillah matlamat saya nak capai 10,000 subscriber InsyaAllah semoga terlaksana. Dan jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Malam Seram. Bye-bye. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Satu lagu lah Team Talk. Lagu Bosanlah Bosan. Jom. Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Kami dah bosan sampai tak tahu nak buat apa. Kami sudah bosan sampai tak tahu nak buat apa. Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Hey! Bosanlah bosan, nak buat apa? 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 Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod.